keadaan huru-hara pada hari kiamat. Kalau ikut tanda sini, hari terakhir saya mari 20/10 2023. Ni muda lagi nampak tak? Berubah umur dah ke dah ni? Sedar tak sedar mati dekat dah lah. Kalau tahun lepas umur 50, tahun ni 51. Kalau tahun lepas umur 62, tahun ni 63, jaga-jaga bulan Syaban, bulan Rejab Syaban ni ramai Allah jemput. Alhamdulillah kita dah masuk bulan Syaban. Banyak-banyakkan doa. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca semua doa ni supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesempatan untuk kita masuk bulan Ramadan pada tahun ni. Ramai dah sahabat-sahabat kita yang lepas dah nak masuk bulan Ramadan pula kali lagi. Kita pun tak tahu lagi. Cuma kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita sampai. Kalau boleh biar habis Ramadan. Sebab apa? Awaluhur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu izkum minan nar. Apa ni kita nak ni? Kemudian kita sambung kitab kita. Maqala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bid-darin amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Israfil, tiupkan serunai sangkakala, maka ditiupnya sekali lagi dan berbunyilah sangkakala itu. Wahai tulang temulang yang patah riuk dan sekalian kulit serta daging yang hancur, berdirilah kamu. Wahai segala yang dimakan burung, yang dimakan oleh ikan, yang ada di atas bukit, yang ada di dalam bumi dan yang di laut, maka seluruh bumi bergerak-gerak dan keluarlah sekalian mereka yang diseru itu dikembalikan kepada jasadnya. Ini satu keimanan yang kita perlu beriman, bahawa apabila setelah berlakunya tiupan angin sangkakala yang pertama, lalu kita ni hancur lebur. Hancur lebur. Tak kira hari ni kita ada jawatan apa. Hari ni kita boleh kecam orang dengan cara apa sekalipun, dengan sesedap apa pun. Hari ni kita kecam orang ni. Sebab mu lah ni, sebab tangan-tanganmu lah ni. Kita kecam orang. Kita kata ke orang. Kita lupa bahawa kita pun manusia yang kurang. Kita lupa. Maka pada satu hari nanti, segala manusia ni akan hancur. Orang hak dalam tanah pun hancur. Bukan hak atas muka bumi ni. Dia ada makhluk yang paling malang akan melihat yaumul qiyamah berlaku. Hak ni memang malang betul. Sebab apa? Orang yang tengok yaumul qiyamah ni hanyalah orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada iman, dia tak tengok kiamat. Orang yang ada iman, dia beriman kepada Allah walaupun sebesar apa pun iman dia, dia tak dipaparkan kepada dia berlakunya huru-hara hari kiamat. Tak tengok. Allah akan sapu habis dengan satu angin yang lalu cari seluruh pelusuk tempat di atas muka bumi ini untuk mematikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tertinggal? Orang yang tertinggal hanyalah orang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kalau kita kata jangan kecam orang, kat aku Facebook aku tak. Jangan kata kau orang teruk-teruk sangat kat aku media sosial aku kan. Betul tak? Tak mau dengar. Manusia begitulah. Bila manusia sedar, kalau di ketika saat hidup ini, ketika saat manusia tu melihat rumah dia sedang terbakar dimakan api, dia sedih masa tu. Sedih. Dia tengok habis dah harta aku ni. Atas rumah terbakar, dekat garah ada kereta, habis kena makan.
Harta berapa puluh ribu dalam rumah, habis kena makan. Sedih tak hidup? Sedih. Masa tu baru dia kenal diri dia, siapa dia. Tapi di saat dia sehat, dia kata ke orang. Di saat dia sehat, dia cerca orang. Di saat dia sehat, dia menghukum orang. Sebab tu kita, walaupun kita ni jawatan apa pun kita duduk hidup ni, kita kena ingat, tidak kekal pada kita. Jawatan yang kita ada hari ni, tak tunggu kita mati pun. Kita sakit, contoh kata 6 bulan, setahun, 2 tahun, diberi cuti tanpa gaji dulu. Lah hujung sekali hidup lagi, tapi kena duduk rumah, kena berhenti kerja. Jawatan tadi, beribu-ribu tunggu, hak temu duga hari tu dah masuk hari. Betul tak? Betul tak kan? Jawatan hak duduk temu duga tu, tuan-tuan, satu, bila buka satu, apa orang panggil, jawatan kosong, ruang jawatan kosong, hak standby ni, hak lama berzama-zama dah boleh kerja lagi, 15 kali dah minta dah boleh. Hak tu berapa ribu dah? Tak. Hak yang baru graduate 2 tahun, berapa ribu? Hak fresh graduate, berapa ribu? Oh ni abang nak minta kan? Hak minta tak boleh lagi, berapa ribu? Kita jangan sayang jawatan kita. Boleh makan banyak pun. Sebab apa? Dah nunggu kita mati. Kadang-kadang mari dah orang duduk tempat kita. Ni media sosial, kita ada pengikut yang ramai. Pengaruh bila kita sebut, orang akan ikut kita. Kita buat tak baik kepada orang tua orang ni, lalu apa berlaku? Orang ikut sebab kita ni ada pengaruh. Esok kita nak jawab dengan Allah. Nah, kita ada harta, kita boleh bayar orang tu, bayar orang ni, menjatuhkan si fulan. Ada anak dan ada isteri. Kita lupa kita ada anak dan ada isteri. Kita kutuk, kita cerca anak isteri orang. Kita ingat di rumah kita ada ni. Bila-bila masa Allah uji berbagai bentuk kepada kita. Maka ujian yang sangat dahsyat kepada manusia adalah apabila berlakunya kematian. Tu baru berlaku kematian. Kematian ni tak ada orang boleh gustang. Tadi saya tengok satu video petang tadi. Saya tak pasti dia tengok ke tak. Dia kata selepas Pak Cik tu bedah mati. Misi mengesahkan mati. Selama berapa minit? Setengah jam, 30 minit mati. Lepas doktor mari cek balik, hidup balik. Nah, wallahu alam sejauh mana betulnya berita tersebut. Tapi nak bagi tahu, Allah menceritakan dalam Al-Quran, ada makhluk ni, manusia ni, bila dia balik kepada Allah, dibalikkan kepada Allah, bukan balik sendiri, dibalikkan. Sebab tu kita baca doa tidur, doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Ahyana dengan maksud yang menghidupkan, bukan kita bangun diri. Sebab tu ramai orang tidur tak bangun dah. Sebab yang membangunkan kita adalah Allah. Tapi bila bangun lupa. Tahu tak lupa? Marah ke orang tu, marah ke orang ni, marah ke orang tu. Ahyana ba'dama, selepas mana amatana, kami ni dimatikan. Kita dimatikan oleh Allah. Rupa-rupanya kita ni mata yamutu, telah dimatikan dah, mati dah. Kita panggil mati-mati dah, mau. Dah dimatikan dah. Dah percaya mati. Kalau masa budak-budak sekolah dulu, dah saya muda lagi kan. Jadi zaman-zaman sekolah dulu ada kenak-kenak kawan-kawan ni, kita tengok orang buat tak. Dia tak bagi gigi tangan, kawan tu garu mana ngata garu, tengok akan pedih. Tak. Ataupun dia buat apa? Dia ikat kain ke? Dia ikat lu, lepas tu dia gok. Ode contoh. Kawan ni bangun-bangun lekat. Tak. Sedar tak? Tak sedar. Separuh sedar. Kalau kejut bangun pun separuh sedar baru. Ni, telefon will lipat. Ada telefon. Tengok tidur. Cakap dengan lipat. Tak. Sebab apa? Sebab waktu tu ruh dan jasad kita sedang terpisah. Dan hukum sendiri pun bagi orang yang tidur ni, dia tidur malam, dia ngigal, dia khabar ketuk puan dia, mek
aku tolak mu. Dengan pak tolak. Contoh. Bagi esok pergi sembang untuk imam kat masjid. Tok imam malang kita ngiga malang tok puan kita khabar, kita tolak je. Tapi tidak sedar bab kita tidur. Tok imam dak tahu benda kok. Contoh kat sini kat lain. Sudah dah lama ni pergi mahkamah tak. Tok imam tu pergi mahkamah pasal mu tolak. Dah dah tidur jadi ke? Cegah dak boleh ramai dah nak tidur jadi. Tak. Gilah mahkamah, rujuk. Jatuh ke tak? Tak jatuh. Sebab apa? Sebab dak mukal, tidak mukallaf. Ada. Waktu tidur, maka orang yang buat sesuatu di saat dia tidur tak dosa. Walaupun dia sebut berapa ratus kali pun sekali. Dia kata aku tolakmu, aku ceraimu, contoh. Sebanyak bintang di langit, sebanyak buih di pasir di pantai, contoh. Di waktu tidur. Maka orang ni tidak dicatat sebagai orang mukallaf. Lalu ada saat dia boleh bangun balik. Sebab apa? Allah bangkitkan balik dia daripada dia tidur tadi. Lalu manusia, ada kalangan manusia apabila Allah mematikan dia minta dengan Allah balik. Dalam ayat surah Sajdah biasa sangat saya sebut, biasa sangat kita dengar. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Diminta dengan Tuhan, ya Allah, Rabbana absarna, ya Allah, waktu ni kami dengar dah. Wa sami'na, kami dengar, kami tengok dah. Farji'na, maka ya Allah, minta dengan Allah ni, farji'na na'mal salihan, balikkan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihan, nak patuh segala apa yang Allah bagi tahu. Tu bila manusia menyedari daripada kematian. Ni saat ni apabila manusia tersebut, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat Israfil, tiupkan serunai sangkakala. Ni untuk yang kedua. Maka ditiupnya sekali lagi dan berbunyilah sangkakala itu. Wallahu alam, dahsyat sedahsyat mana bunyi sangkakala itu. Kalau kita tengok tak, hari ni umat Islam di bumi Palestin habis tepat dah nak lari. Saya yakin dalam ni dah tahu nak buat dah. Betul tak? Dah tahu nak buat dah. Tu maknanya saya sebut kita tahu tak, produk minta kalau ada kerja ke yang masa makan lah ke, produk Nestle. Kita tahu dia, memang kita tahu dah. Maklum kita tahu dia ada share ataupun ada sekongkol dengan kuasa besar tersebut. Tapi saya tengok, saya duduk negenu lah, kedai makan masih banyak lagi menggunakan produk tersebut. Ramai mana orang sakit buah pinggang sebab makanan tu, sebab minuman tu. Sensitiviti kita terhadap saudara se-Islam kita di sana tak ada. Betul tak? Tak ada. Kita tahu, aku nak buat kerana tak tahu nak buat ni. Habis tepat dah. Gaza habis dah Gaza. Tinggal Rafah je lagi. Rafah ni sebahagian daripada tanah dalam Gaza. Gaza tu dak besar, dak sebesar negeri Terengganu ni, kecil je. Berjuta manusia duduk situ. Tuan, dekat mana sensitiviti kita, kemanusiaan kita? Boleh lagi kita duduk kedai melos. Minta maaf saya sebut. Saya kalau pergi kedai tak ada melos, saya tak minum. Tak lapar kita. Bahkan kalau kita kurangkan manis, apa berlaku? Sehat kita, betul? Kurangkan manis, orang tua kena kecil manis, kata dia. Minum kurang sikit manis tu. Tu. Dah main naik 10, 9, 14, 16, dah urat tubuh ni. Nasi tak boleh nak makan. Banyak kena patang. Tu dah. Kedai kalau Milo, contoh ni kan. Milo sini dah. Susu buah ni. Dah kita kerja dia masuk jabat. Main komputer. Orang dulu sabar lagi nyaku, kejual lembu, ceruk. Gula tak tolak, sama je macam orang dulu. Walaupun kita grab bawa motor pergi orang muda dah sampai kedai ada.
jalan. Peluh tak? Mana peluh? Sejuk sama buat kerja. Dah tahu, dorok. Letih. Sebab apa? Tubuh kita letih, selalu letih, sebenarnya ada simptom-simptom cimani. Tengok molek, dorok sama. Sikit-sikit dorok, sikit-sikit dorok, sikit-sikit nak kecil, sikit-sikit nak minum air. Simptom kecimani. Jadi kat mana peri kemanusiaan kita terhadap saudara se-Islam kita, tanah umat Islam di Palestin tu? Kat mana? Saya memang heranlah. Di Kedah masih ada lagi. Kedah-kedah banyak dah produk-produk Muslim kita yang keluar. Minum waktu lah, minum koko sangat. Dah. Buang-buang lah. Maggi, cukup-cukup dah. Nescafe, boleh cukup dah. Minum hak benda yang menyihatkan. Jadi apa yang berlaku kepada manusia di saat itu, setelah malaikat Israfil tiup angin sangkakala ni, lalu dia sebut, wahai tulang temulang yang patah riuk. Kita tengoklah kecelakaan berlaku, bencana alam ataupun runtuhan. Saya tengok antara video-video yang dahsyat. Kalau dia tengok yang kan dia dah duduk di Padang Rafah kan, dia boom. Bila boom di Padang Rafah ni, kalau waktu di bumi Gaza dia masih ada bangunan, makna kata kalau duduk dalam, boom di luar, ada lagi hentakan bom tu pada dinding semi. Sekarang ni di Rafah kemah je, kain kemah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bom ni besar daripada botol ni, bom. Nah, masuk pula dengan tank. Dengan sniper atas kepala berpecah. Tuan-tuan bayang. Tuan-tuan, esok-esok kita kena jawab ni. Tahu tak kena jawab? Apakah sensitiviti kita dan apakah pengorbanan kita untuk saudara mara kita kat sana? Pemimpin-pemimpin dunia mesti kena jawab dah. Confirm kena jawab. Urusan dia dengan Allah. Confirm kena jawab. Maka di saat ini manusia dibangkitkan. Tulang-tulang yang patah riuk dan kulit serta daging yang hancur itu. Berdirilah kamu, kata malaikat Israfil. Malaikat perintah, Allah kabur ke malaikat, tiup, kemudian perintah ke dia suruh bangun balik. Ni, bangun balik manusia waktu tu. Bangun balik untuk dia. Tengok sini. Kemudian disebut lagi, hancuran itu, berdirilah kamu, wahai segala yang dimakan burung. Ada manusia di saat itu, kematian berseorangan dimakan burung sampai hilang habis. Yang dimakan oleh ikan, jatuh dalam laut, cari tak jumpa, jadi makanan ikan. Tetap dibangkitkan. Tak ada. Mati dalam laut, hilang, ada bangkit, tak ada. Dibangkitkan. Yang ada di atas bukit, yang ada di dalam bumi ni, hak dalam bumi, hak kena tanam mati awal ni, dan yang di laut, maka seluruh bumi bergerak-gerak dan keluarlah sekalian mereka yang diseru itu dikembalikan kepada jasadnya. Semua akan balik kepada jasadnya. Hatta janggut kita, rambut kita, semua balik. Segala-galanya akan dihisab. Allahu Akbar. Ketika itu roh sekalian orang mukmin datang kepada jasadnya. Roh-roh ni mari kepada jasad-jasadnya. Jasad bangkit seperti mana bangunnya. Kita panggil apa? Cambuh. Kita tanda cambuh cepat boleh tengok tak? Bangun. Di saat itu roh-roh ni masuk ke dalam jasad-jasad seperti hari ini. Seperti hari ini kita duduk ni. Hari ini. Seperti ini. Mati dalam majlis ilmu, bangkit dalam majlis ilmu. Masuk balik ke jasadnya, dan jasad berkata, wahai roh yang takutkan Tuhannya, sempurnalah engkau. Ni jasad cakap dengan roh.
Kajian awak cakap dengan roh. Kajian awak, kita cakap awak. Kita ada beberapa komponen dalam diri kita ni. Kadang-kadang kita buat sesuatu kita menyesal. Betul tak? Benda-benda baik ni roh. Okay. Wahai roh yang takutkan Tuhannya, sempurnalah engkau, maka aku pun jadi sempurna. Manakala sekalian roh yang diseksa berkata kepada jasadnya yang diseksa dan celaka kesudahannya. Mana-mana roh yang tahu keadaan dia ni akan diseksa, dia bagi tahu kepada jasadnya, kita ni akan diseksa. Binasalah engkau, dia kata. Siapa kata? Roh kata. Binasalah engkau dan binasalah kita. Roh kata ke jasad, binasalah engkau, binasalah kita. Semua binasa. Allahu Akbar. Ada masa dok kita, ada masa lagi. Ada masa nak jadi orang baik, ada masa. Jahat mana pun kita hari ni, buruk mana pun kita hari ni, kita boleh lagi berubah selagi mana ada roh pada diri kita, tak sampai ke halkum, tak keluar matahari dari sebelah dah barak. Kemudian dia sebut lagi, binasalah kita, kemudian sekalian roh itu masuk ke dalam jasad dan berkumpullah mereka semua itu untuk dihitung amalan mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud daripada surah Al-Maryam ni, surah Maryam, pada hari kiamat kami himpunkan orang-orang yang bertakwa kepada yang Maha Pengasih sebagai perutusan, dan kami halaukan orang-orang yang berdosa itu ke neraka dalam sehaluan. Allah asingkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah sempurnanya disatukan roh dan jasad manusia yang dibangkitkan tadi. Setelah dibangkitkan, lalu roh ni dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ni, kita ni, jasad dibangkit daripada bumi, dikeluarkan oleh Allah daripada bumi, lalu roh masuk dalam jasad. Lalu Allah Subhanahu wa taala dah firman dalam Al-Quran daripada surah An-Nisa, maka aku asingkanmu mana orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan mana orang yang kufur. Atas bagus tak ada? Tak. Dulu saya ni neutral. Ada. Saya tak mana-mana dulu. Tak. Yamin ataupun shimal, kanan ataupun kiri. Tu je. Isyak 33 tak? 83. Setelah itu mereka itu berjalan, yang mana boleh dilihat sekalian makhluk yang berjalan pada ketika itu adalah mengikut amalan masing-masing. Kita ni berjalan ikut amalan masing-masing. Benda yang kita ada atas muka bumi ni, orang baik di masjid ramai, dia dak bukan ustaz, bukan pakai jubah ramai, pergi masjid ramai, maya jemaah. Dak wahi buat sakit hati orang buat kerja maaf orang. Dak. Ni ada tempat dia. Ujian bagi orang yang ada ilmu, saya nak bagi tahu. Ujian yang orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu, antara ujian dia tak pakai jubah. Sebab apa? Takut riak. Ya terana dak apa makam bagi nak pakai jubah. Tapi orang hok jahil nak pakai jubah pula. Sebab apa? Supaya takut ada ilmu. Saya kurang-kurangnya aku dapat pahala daripada pakai jubah tu. Sebab apa? Dia tahu jubah tu sunnah. Hak tu kan ngajar ke apa? Ujian. Kemudian dia bagi tahu lagi, setelah itu mereka berjalan, yang mana boleh dilihat sekalian makhluk yang berjalan pada ketika itu adalah mengikut amalan masing-masing. Nabi SAW
melihat satu puak dan bertanya kepada Jibril, adakah mereka itu umatku? Nabi antara manusia yang terawal dibangkitkan, paling awal Nabi Muhammad. Lalu Nabi ni tanya malaikat Jibril. Nabi SAW sabda, dia tanya, dia melihat satu puak dan bertanya kepada malaikat Jibril, adakah mereka itu umatku? Jibril menjawab, mereka itu bukan umatmu wahai Rasulullah. Jibril jawab. Kemudian baginda melihat pula suatu kaum yang ramai sehingga kan memenuhi pada mahsyar. Baginda pun bertanya, inikah umatku wahai Jibril? Maka jawab Jibril, inilah mereka wahai Rasulullah. Marilah kita hampiri mereka. Lalu baginda bersabda kepada mereka, mengapakah kamu berada di bawah seksaan? Tak. Nabi tanya, apa ni kamu semua ni berada di bawah seksaan? Tuan-tuan, Nabi ni walaupun tak kenal kita, tak pernah kenal pun kita, sedikit arang tak kenal kita. Tak. Tapi Nabi sayang sungguh kita. Tak pernah jumpa pun kita, tapi rindu Nabi kita. Dulu pada kita rindu ke dia. Dulu pada kita lagi rindu ke dia. Nabi ni. Sebab apa saya sebut begitu? Sebab payah kalau kita khabar ni sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi sama. Tak? Contoh minum air belah diri. Kita tegur orang tua kali minum air. Tak percaya ni muda Kita tegur orang tua minum air kali. Minum air duduk. Nabi muda lagi tak apa benda. Tak sungguh ke apa? Tak? Sebab apa rasa tua? Sunnah Nabi ke tak? Sunnah Nabi. Tanya nak syurga tak? Nak jumpa Nabi? Nak. Nabi ni uswatun hasanah. Contoh ikut tauladan. Bukan Nabi, bukan pameran. Muhammad Allah, bukan. Bukan kita buat pameran nama beli kaligrafi tok. Tak. Bukan setakat tu. Nabi ni kena ikut. Kalau kita pula dengan mak dorak dah. Mak dah apa pandai dah cakap. Kita faham mak kita. Tak apa dah. Tak apa pasal mak dah pandai. Tapi Nabi ajar kita gitu. Tak ajar. Menghormati ibu bapa. Allah pun sebut dalam Quran siap-siap. Maka Nabi tanya, sebab apa ni semua ni duduk bawah jalan-jalan seksaan ni? Makna apa? Duduk dalam kebaikan. Mengapakah kamu berada di bawah seksaan? Mereka pun terus menangis mendengar pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Malu nak tunjuk muka, malu. Allahu akbar, malu. Banyak dosa ni. Andai katalah malam ni Rasulullah nak mari, sudahlah kita. Banyaknya tanggungjawab kita dah buat dah. Sudahlah. Tak ada persediaan langsung. Hari ni selawat dah apa 1000 hari ni. Cakap saya banyak. Selawat hari Jumaat. Siap saya tengok kalau saya baca khutbah atas tu. Saya tengok mulut-mulut jemaah ada hak tak selawat. Allahu akbar. Agak tak boleh nak faham nak lawat tak je. Kalau boleh saya khabar mana tak selawat tolong selawat. Orang paling bakhil bila dengar selawat tidak selawat. Paling bakhil bukan ada pitih bakhil. Bakhil ni bahasa ter. Ya ada benda tu sah. Kemudian dia sebut lagi. Mereka terus menangis mendengar pertanyaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda juga turut menangis. Allahu akbar. Pakak menangis masa tu. Tuan-tuan, kalau mak ayah tengok anak boleh mari ambil rumah. Wasuk tu tahu dah. Hak buat salah ni, kesalahan dia ni 20 tahun duduk dalam tu. 30 tahun duduk dalam tu. Nangis tak? Nangis. Benda kita fikir, tak tahu duduk dalam tu. Mati dulu kita tak, ditubik lagi tak.
Berjumpa pula ke dah tahu. Kalau hak nikah dah guana lah anak bini. Siang. Saya ada tengok dalam TikTok bila dia orang post pasal penjara penghuni penjara ni kan. Di komen, saya tunggu suami saya 3 tahun dah. Saya tunggu tahun depan insya-Allah suami saya boleh balik. Allahu akbar. Seksa hidup. Ni tuan-tuan depan Rasulullah ni. Sedihnya. Kita nak jawab dia dengan Nabi. Boykot Milo pula boleh. Allahu akbar usah kita ni. No. Lagi minum Milo pula lagi rasa. Lapor Maggi pula. Lah Maggi tu nyakit. Nyakit. Anak-anak muda puang ni duduk solek ni. Bawah pinggang 10 tahun lagi nyakit bawah pinggang. 5 tahun lagi peningkatan sakit bawah pinggang. Tuan-tuan tengok kan kapan kiamat. Deh. Dia dak kira benda tu. Kira sedap, mudah, comel. Dak. Hari ni belum boleh ni kan. Allahu akbar. Sama-sama nangis. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada sekalian malaikat yang menanggung arasy, bawa olehmu arasy ini ke bumi pada hari kiamat. Sesungguhnya aku hukumkan kalangan sekalian malaikat yang menanggung hamba-Ku, sebagai mana firman Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat berkeliaran pada tiap penjurunya, dan yang memikul arasy Tuhanmu di atas mereka pada hari itu pada hari itu adalah 8 malaikat. Daripada surah Al-Haqq ayat 17. Saya baca sikit ni. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, wahai Jibril dan sekalian malaikat, menjaga arasy daripada kanan dan kiri. Setelah itu dikeluarkan haud, yakni kolam, pada nabi masing-masing. Malaikat kolam Nabi Saleh alaihissalam yang namanya kolamnya adalah air susu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami hukumkan antara sekalian makhluk pada hari ini dengan syariat kami, dengan seksaan dan neraca timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah raja pada hari ini, tidak aku ubahkan janjiku. Maknanya apa? Maknanya hari itu Allah akan jalankan keadilan. Orang buat jahat ke orang, jangan main. Allah akbar. Suka saya nak bagi tahu mana-mana yang kena tindah dia orang, mana-mana yang kena seksa dia orang, gembiralah, bergembiralah. Sebab apa? Ada hari kebangkitan. Bergembiralah, jangan bersedih, jangan stres, jangan anxiety, jangan. Bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah raja pada hari ini, tidak aku ubahkan janjiku. Allah tak akan ubah janji dia. Sekiranya aku ubah janjiku, itu nescaya ia adalah satu kezaliman. Pada hari itu kalau Allah ubah janji dia, Allah telah menzalim. Sediakan neraka jahanam itu, lalu neraka itu bernyala-nyala. Pada ketika itu, melihat keadaan itu, Jibril menangis. Lalu malaikat Zabaniyah bertanya, mengapa engkau menangis wahai Jibril? Jibril menjawab, apakah yang membuatkan kami menangis? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada hamba-Nya. Hari itu Allah sangat marah. Allah sabar lama dah. Sabar. Buat jahat. Sehingga kan dia memerintahkan disediakan neraka. Malaikat Jibril menangis dengan kuatnya. Dan kali ini malaikat Zabaniyah bertanya lagi, apakah ini? Malaikat Zabaniyah tanya malaikat Jibril, hari benda ni? Tak? Kita ni sampai kira lah. Dah tahu benda dah. Tak tahu benda dah. Maka jawab Jibril, inilah hari kiamat. Malaikat Zabaniyah bertanya, di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian umatnya sekarang ini? Jibril menjawab, mereka itu sekalian berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah perintah malaikat suruh menyalakan neraka, lalu malaikat Zabaniyah tanya, mana Nabi Muhammad dan umatnya? Mereka sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diadili. Tuan-tuan, siapa yang dikhianati waktu hidup, jangan takut, jangan bimbang. Kita ada mahkamah yang paling adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ada dosa dengan orang, minta maaf. Siapa ada dosa dengan Allah, taubat. Ada hutang, bayar.
Sebab apa? Kita tak akan lepas tuan-tuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah mereka yang dikhianati dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa suka mengkhianati makhluk yang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat jadi pengajaran kepada kita dan dapat kita aman dan dapat kita sampaikan kepada saudara mara kita dah. Mudah-mudahan kita dapat balik kepada Allah dalam keadaan baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.